dan sudah tentu kejatuhan harga minyak walaupun berita gembira buat jangka masa pendek untuk kita semua di pam minyak, tapi ia mungkin akan menjejaskan dan ia akan menjejaskan pendapatan kerajaan sekiranya ia berterusan untuk beberapa minggu ataupun beberapa bulan akan datang. Dan kejatuhan harga minyak ini hanyalah salah satu cabaran ekonomi yang berdepan dengan pentadbiran baharu ini. Kita sudah ada penularan COVID-19 yang mempersembahkan cabaran bukan sahaja dalam aspek kesihatan tetapi membawa kesan berantai kepada ekonomi, dan kita ada persekitaran ekonomi global yang sangat mencabar. Jadi apa yang menjadi cabaran utama dan bagaimana kabinet baru ini menggembeling ekonomi Malaysia bergerak ke hadapan? Dan untuk berbincangkan perkara ini dan lebih banyak lagi adalah Dr. Madeline Burma, penganalisis ekonomi bebas. Doktor, okey, banyak yang kita boleh kupas. Tapi mungkin saya nak mulakan dengan aspek ekonomi kerana itu adalah apa yang kita mahu sentuh terlebih dahulu. Betul. Ekonomi menjadi satu cabaran ataupun cabaran terbesar buat ketika ini sekurang-kurangnya untuk kabinet baru ini dan juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa cabaran ekonomi terbesar mereka bergerak ke hadapan? Okey, terima kasih ya. Sebenarnya saya senyum ni sebab telah mendengar senarai nama menteri-menteri dan timbalan menteri ya. Senyumnya sebab saya melihat satu, ramai Sabah Sarawak. Yang kedua, saya melihat ada sedikit keyakinan untuk kita dapat menangani masalah apa disebut tadi, permasalahan ekonomi. Kita lihat nama tadi disebut siapa nama tadi? Zafrul daripada CIMB, orang korporat, dan yang paling saya suka, of course, my favourite minister dulu, iaitu Mustafa Mohamed, sebab sering berurusan dengan beliau dulu. Okey, apa cabaran dia? Bila kita melihat dua nama besar ini menggambarkan betapa Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri kita, melihat bahawa masalah ekonomi yang sedang kita hadapi sekarang bukan saja di peringkat dalam negeri, tetapi masalah ini adalah dia di luar dan juga di dalam. So tadi disebut tiga perkara yang besar, dan kalau tiga besar ni, tiga-tiga ini adalah masalah luar. External problem. Satu yang disebut ialah perdagangan yang berlarutan, perang dagang antara US dengan China, yang itu memang meninggalkan kesan kepada negara khususnya Malaysia sebab kita mempunyai dagangan dengan China dan juga Amerika. Yang kedua, semua orang tahu kita sekarang fasa yang kedua katanya untuk COVID-19. Dia bukan saja seperti yang disebutkan tadi, iaitu berkaitan dengan masalah kesihatan, tetapi lebih berat lagi, dia meninggalkan kesan yang begitu mendalam terhadap ekonomi dunia, bukan? So jadi kita berhadapan dengan dua. Baru hari ini, pagi tadi, kita dikejutkan dengan kejatuhan harga minyak yang begitu mendadak sekali, dan ini meninggalkan kesan walaupun Malaysia tidak bergantung sebahagian besarnya kepada minyak dan gas untuk kita punya hasil negara, sebab kita sudah pun mula mempelbagaikan ekonomi, tapi sedikit sebanyak sebab kalau kita lihat bajet 2020 dilandaskan kepada nilai harga minyak ketika itulah kalau tak silap $62 USD. So sekarang kita dengar tadi, kalau tak silap saya, the last closing 36 USD. So ini hampir separuh. Jadi pasti kabinet yang baru yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin berhadapan dengan tiga perkara yang cukup besar ini. Tapi saya yakin dengan adanya barisan kabinet yang telah disebut tadi, saya yakin mereka boleh melakukan tugas yang baik. Saya mahu kongsikan pergerakan Bursa Malaysia. Sudah tentu kita lihat Bursa Malaysia sejak 2 minggu yang lepas sedikit terpukul dengan kemelut politik, Doktor. Pasti, dan hari ini masih lagi berada dalam paras agak rendah. Kita lihat ini penutupnya 1,424 mata, sudah berlega di bawah paras 1,500 sudah lama. Ini adalah paras yang terendah saya kira dalam sekurang-kurangnya 5 ataupun 6 tahun. Sudah tentu kemelut politik membawa impaknya, COVID-19 membawa impaknya, dan kini penjunaman harga minyak juga mungkin menjunamkan Bursa Malaysia. Betul. Dan kira ada anggaran yang meletakkan bahawa kita hilang sehingga 40 bilion ringgit dalam tempoh seminggu kemelut politik itu berterusan sebelum ini. Jadi melihat kepada sentimen pelabur asing, melihat sosok-sosok seperti Tengku Zafrul, Datuk Seri Tengku Zafrul, Datuk Seri Mustafa Mohamed merajui posisi-posisi penting dalam ekonomi, apa impaknya, sekurang-kurangnya impak jangka pendek mungkin bermula esok ataupun hari-hari akan datang kepada sentimen pelabur? Okey. Yang pertama sekali, kabinet ini melambang atau memberi gambaran tentang kestabilan politik dulu. Sebab apa yang berlaku di Malaysia ialah kita berhadapan dengan kemelut politik. Jadi orang akan melihat yang pertama dulu, pelabur, dia khawatir. You bayangkan dia nak melabur, berapa juta dia nak labur.
besok entah bertukar kerajaan, dasar akan bertukar dan sebagainya. Itu sangat penting ya dari segi ekonomi, kestabilan dari segi politik ini sangat penting sebab dia meninggalkan kesan terhadap dasar-dasar dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah yang memimpin pada ketika itu. Jadi bermaknanya bila dengan adanya barisan kabinet ini, maka pelabur satu dia sudah tahu bahawa sekurang-kurangnya dia tahu ini senarai kabinet dan mereka sekurang-kurangnya mereka melihat latar belakang mereka, especially bahagian ekonomi, perdagangan antarabangsa, and of course kita lihat bahagian tadi kewangan. Jadi yang disebut Menteri Kanan ini semua pasti saya melihat pelabur-pelabur asing perlu mengkaji dengan lebih mendalam lagi. Ini untuk yang eksternal, untuk pelaburan dari luar. Di dalam pula juga ini akan meyakinkan pasaran dalam dalaman. Sebab mereka ini ingin melihat satu kerajaan yang mesra pasaran. Dia tidak mahu satu kerajaan yang dimanakan semuanya tak boleh, yang ini tak boleh, mengenakan sekatan dan sebagainya. Jadi apa yang digambarkan hari ini, kita melihat seorang daripada sektor korporat. And Datuk Mustafa Mohamed sudah begitu lama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan one of the most respected senior minister dari kerajaan yang dahulu. Bersih, integriti dan sebagainya. Dan individu-individu dalam kabinet itu dan pengalaman mereka dan kepakaran mereka suatu mega peranan yang penting. Betul. Tapi apa yang satu lagi yang penting yang pelabur mahu lihat dan untuk kesihatan ekonomi secara keseluruhannya, doktor, adalah kesinambungan dasar ekonomi. Sama Betul. Ada walaupun ada muka-muka yang lama, ada wajah-wajah yang baru, ada yang berpengalaman, ada yang fresh, ada yang daripada sektor korporat. Mereka mahu lihat dan pelabur juga mahu melihat sama ada dasar-dasar ekonomi yang penting akan diteruskan. Betul. Kerana kita ada pelan ekonomi COVID-19, pelan Betul. Rangsangan ekonomi. Kita ada wawasan kemakmuran bersama. Sejauh manakah kabinet ini, doktor rasa, akan meneruskan kesinambungan dasar ekonomi yang telah ditentukan, yang telah dirangka oleh Kerajaan Pakatan Harapan sepanjang 22 bulan mereka mentadbir? Kerana walaupun mereka mahu ubah ataupun tambah dan sebagainya, ini juga penting pada pelabur. Kerana kalau polisi ekonomi tukar halfway dalam penggal, ia akan menambahkan ketidakpastian dan pelabur tidak gemar kepada ketidakpastian. Okey. Tan Sri Mahyudin mempunyai pengalaman yang cukup lama dalam berbagai kementerian dan lebih lagi dia pernah menjadi Timbalan Perdana Menteri dan juga pernah Menteri Pendidikan dan sebagainya. Pasti beliau sedar, Tan Sri pasti sedar bahawa sebarang perubahan kalau nak mengubah, kita tidak boleh mengubah secara apa kata orang sekelip mata ataupun you revolutionize it. Apa yang saya lihat pertama sekali contoh beliau dalam PH sebelum ini dan beliau adalah orang kuat kalau kita lihat di belakang apa kata orang shared vision tu ataupun wawasan kemakmuran bersama sebab beliau banyak terlibat dan kita tahu bahawa pemikiran ini walaupun dilandaskan kepada Tun Mahathir ataupun yang dipersembahkan oleh Tun Mahathir, tapi saya yakin pada ketika itu para pemimpin pada ketika itu juga menyumbang kepada wawasan bersama ini. Tapi bagi saya ini akan diteruskan dan kita dengar apabila Tan Sri Mahyudin menyebut pada ucapan khas beliau yang pertama kali itu yang dia sebut. Dia disebut. Jadi bagi saya shared vision ini tidak akan diketepikan. Begitu juga dengan kalau kita tengok pendidikan, tadi saya dengar kembali balik kepada dibagikan kepada dua. Jadi ini menggambarkan bahawa ternyata Tan Sri Mahyudin tidak mahu pun mengubah sesuatu yang begitu mendadak sehingga menyebabkan semua orang terpeninglah juga sebab perubahan bukan sesuatu yang mudah. Selain pakar ekonomi, doktor juga adalah seorang pendidik sejak banyak tahun yang lepas. Doktor fikir langkah untuk memisahkan kembali Kementerian Pendidikan kepada Pengajian Tinggi dan Kementerian adalah satu langkah yang baik? Bagi saya itu adalah langkah yang sangat-sangat baik. Sebab kalau kita lihat semasa kami dalam Jawatankuasa Kajian Pendidikan ketika itu, Jawatankuasa JKPDN itu, kami terpaksa melihat, kami perlu melihat tentang blueprint. Dan blueprint itu sebenarnya pada zaman kerajaan yang dulu dan Tan Sri Mahyudin juga terlibat secara langsung dalam blueprint tersebut. Jadi bagi saya memang Tan Sri memang bagi saya lah saya tidak pernah berkesempatan berbincang dengan dia, tapi kalau kita lihat rentetan peristiwa ini memang yang terbaik bagi dia ialah untuk meneruskan tambah baik mana yang baik dan kalau perlu diubah suai tidak perlu dirombak semula sebab ada seperti yang dikatakan 2 tahun lagi.
ataupun kalau kita lihat ada di kabinet nanti pada bulan Mei kalau ada vote of no confidence, so kita pun tak tahu lagi. Tapi saya yakin Tan Sri dengan adanya pengalaman beliau, dan sebab kalau kita lihat even menteri yang diambil pun ramai yang menduduki kabinet ini adalah orang yang berpengalaman. Mungkin cabaran utama atau mungkin ramai yang setuju bahawa cabaran utama untuk kabinet ini termasuk Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah berbentuk ekonomi, kerana kita ada berlapis-lapis. Kita ada perang dagang dahulu yang membuatkan persekitaran ekonomi global tak selesai lagi. Kita tambah pula dengan COVID-19 yang memberikan kesan cukup besar kepada ekonomi, kepada industri pelancongan, sehingga pelan rangsangan ekonomi perlu diumumkan. Kemudian hari ini kita ada kejatuhan harga minyak yang mendadak, yang walaupun akan membawa berita gembira untuk pengguna di PAM untuk beberapa minggu akan datang, tapi akan menghakis pendapatan negara. Dan kita lihat pada masa yang sama, mungkin ada ramai orang yang mungkin terlupa, kabinet baru ini mempunyai masa yang lebih singkat berbanding kabinet-kabinet sebelum ini. Betul. Untuk mengharungi segala cabaran ini, kerana mereka ada lebih sikit daripada separuh penggal sahaja. Jadi adakah cabaran untuk kabinet baru ini lebih besar berbanding dengan pasukan-pasukan sebelum ini? Kerana bukan sahaja tempoh mereka begitu pendek, tetapi cabaran ekonomi juga tidak pernah kita lihat sebelum ini. Datuk Seri Tengku Zafrul dalam kenyataannya selepas pengumuman pelantikan sebagai Menteri Keuangan berkata, these are unprecedented challenges, unprecedented times. Betul. Jadi apa cabaran yang berdepan dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga kabinet baru ini? Okey, bagi saya melihat dia lebih sebagai dua serentak. Okey, di satu pihak politik, di satu pihak ialah ekonomi. Jadi kita melihat bila ada keadaan yang sebegini, maka bagi saya dia menuntut keadaan yang sebegini menuntut kehebatan daripada kabinet satu. Yang kedua, ahli fikir kita, di mana peranan para public intellectual kita, dan yang ketiga ialah masyarakat atau rakyat sendiri. Ya, maknanya membangunkan negara, menyelesaikan masalah ini bukan hanya tanggungjawab kabinet. Kita juga bertanggungjawab. Maybe we should put aside, tadi kita dengar panelis yang sebelum ini mengatakan kita harus menepikan perbezaan kita. Cukuplah berpolitik. Saya rasa orang Malaysia memang kuat sangat berpolitik. Jadi balik kepada cabaran tadi. Jadi bila dia berlapik dua ini, kita ingat kembali 1997. Situasi yang sama juga berlaku apabila Malaysia dan juga negara-negara rantau Asia berhadapan bukan sahaja dengan krisis kewangan, tetapi juga di Malaysia, ingat ketika itu 1997-98 apabila kita juga bergelumang dengan konflik politik ketika itu ialah Tun Mahathir Mohamad dengan timbalan dia iaitu dan Menteri Keuangan ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang menariknya hampir cerita yang sama, seolah-olah kita go to a full cycle. Now, jadi suddenly saya terfikir, jadi apakah ini satu cara, dan kita lihat pada ketika itu bagaimana Tun M almost single-handedly menyelesaikan masalah itu disebabkan menurut beliau, kita tidak ada pilihan. So sama juga dengan Tan Sri Muhyiddin kali ini. Kalaulah Tan Sri dengan barisan kabinetnya berjaya dalam masa 2 tahun ini menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang, sama ada politik dan juga ekonomi ini, sama ada politik atau ekonomi atau kedua-duanya sekali, maka saya rasa dia akan muncul sebagai Perdana Menteri yang mungkin akan diteruskan untuk GE ke 15. Tapi banyak cabaran ekonomi yang kita depani bergerak ke hadapan ini. Pasti. Termasuk kemulut politik, kemungkinan kemulut politik ataupun sekurang-kurangnya ketidaktentuan politik yang mungkin lagi akan berterusan. Kerana betul, Mei ini kita akan ada persidangan Dewan Rakyat di mana dijangka kem Tun Dr. Mahathir mahu memperkenalkan ataupun memulakan undi tidak percaya kepada kerajaan baru ini. Adakah kita akan menjaga ketidaktentuan politik ini akan berterusan, dan bagaimana ia akan meresap masuk ke dalam ketidaktentuan ekonomi bergerak ke depan sekurang-kurangnya untuk tahun ini? Di sini letaknya kekuatan ataupun pengalaman yang ada pada Perdana Menteri kita. Ya. Saya tidak boleh membayangkan kalaulah dia tidak pernah ada pengalaman ini dengan all the ministry, dia pernah menjadi menteri besar, banyak kementerian dia pernah dilalui. Saya tidak boleh menjangkakan boleh berhadapan dengan masalah yang dihadapi sebegitu. Ya. Jadi bagi saya kan dengan adanya dari segi falsafahnya orang kata untuk memastikan berlian itu atau bergemelapan, dia kena dipolish dulu. Maksudnya dia perlu berhadapan dengan konflik, dan bila dia muncul, ini yang dipanggil constructive destruction. Jadi apa yang akan berlaku selepas ini, maka rakyat Malaysia akan melihat this is the kind of leadership yang kita ada. Jadi memang antara sekarang hingga Mei memang mereka
terpaksa berhadapan dengan situasi. Tapi ini bagi saya satu juga kematangan dalam politik kita. Jadi maknanya Tan Sri Mahyudin memang tidak ada ruang untuk dia apa kata orang sitting on the laurel ataupun untuk enjoy the benefit of menjadi Perdana Menteri. Saya rasa selepas ini balik ini terus kabinet akan bersidang memikirkan apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Satu, menghadapi cabaran politik, dan yang lebih besar lagi bagaimana untuk menghadapi cabaran yang tiga tadi, itu COVID-19 and then perang dagang, dan yang ketiga tadi ialah harga minyak jatuh. Dan benda ini bukan boleh dilakukan dari dalaman saja, sebab ini adalah perkara di peringkat global. Jadi itu yang penting. Kita perlu ada apa kata orang sentimen juga, cintakan negara kita. Ini kena belajar dengan orang Jepun juga. Kita maknanya kita perlu ada dalam jiwa rakyat Malaysia juga. Memang kita boleh berbeza pendapat, tapi kita perlu bila berhadapan dengan senario ancaman dari luar begini, we need to be united. Bukan dengan mungkin boleh berbeza pendapat, tidak ada masalah. Sebab yang ruginya kita, para pemimpin politik pergi dan datang, tapi rakyat yang akan berhadapan dengan senario hilang apa kata orang pekerjaan, pendapatan menurun, kos hidup tak selesai lagi ni. Masalah kos hidup sampai kalau ditanya sekarang isu tu masih lagi berlarutan. Jadi bagi saya kan ini memang bagi saya kabinet yang baru ini memang perlu bagi saya memang mereka perlu bersiap siaga continuously, berterusan. Tidak ada ruang untuk mereka honeymoon. Ada yang menyatakan bahawa ini seperti baptism by fire. Yes. Kerana tidak ada masa untuk mereka, mungkin learning curve itu tidak begitu panjang juga. Betul. Dan mereka mereka kena hit the ground running. Dan ini mungkin satu keadaan kita lihat ketika Pakatan Harapan membentuk kabinet pada ketika itu, bukan tak ada urgensi, tetapi mereka mungkin tidak berdepan dengan satu situasi yang segenting pada hari ini. Betul. Dengan masa yang lebih singkat. Betul. Jadi adakah doktor melihat bahawa Perdana Menteri baru dengan kabinet baru ini melalui pelbagai cabaran, baptism of fire, hitting the ground running, dia sebenarnya adalah perkara yang bagus untuk menjadikan mereka lebih siap siaga dan lebih efektif kerana mereka berdepan dengan cabaran yang lebih besar berbanding dengan kabinet sebelum ini, dan mereka perlu perform dengan cepat. Betul. Saya sangat percaya pada konsep itu, sebab bagi saya, agi hidup agi ngelaban kata orang Iban. Maksudnya selagi you hidup, selagi itulah you terpaksa berjuang. Jadi maknanya selama ini kita berhadapan dengan situasi di mana kita sering mengata menteri kita ni tak banyak buat kerja dan sebagainya. Tapi bagi saya melihat Tan Sri Mahyudin dan kabinet-kabinetnya, memang saya rasa balik ni memang mereka terpaksa memikirkan all this thing coming, like you say, baptism of fire. Jadi maknanya ruang untuk mereka belajar. Tapi yang bagusnya bagi saya, bila saya tengok kabinet tadi, saya melihat keseimbangan antara mereka yang berpengalaman, sebab ada ramai nama yang kita dah kenal, tapi kalau kita tengok Timbalan Menteri itu banyakkan yang saya tak kenal, sebab saya pun dah dinosaur mungkin. Jadi bila melihat nama-nama ini, mereka ni orang baru. Jadi ini bermakna di situ pentingnya gabungan antara yang baru dan juga kepartian tadi disebut. Seolah-olah tidak ada elemen of bila tidak ada pelantikan Timbalan Perdana Menteri, semua orang menganggap sudah membuat kata dia ni akan jadi Timbalan Perdana Menteri yang ni dan sebagainya. Tapi bila disebut, bagi saya that is a good move in terms of memberi keredaan sekejap. Ada 4 senior minister. Jadi bagi saya ini adalah langkah yang mungkin boleh dicubalah, dan kita lihat bagaimana wait and see. Tapi memang mereka tidak ada masa untuk wait and see. So kena selesai peringkat antarabangsa, iaitu 3 perkara tadi, dan yang di laman kos sara hidup. Okey, memang yang seronok sikit tadi yang harga minyak tu je. Tapi tahulah harga minyak nanti dia turun Dia naik. akan memberikan kesan. Okey, yang and then isu pendidikan. Ini saya sangat sebab ibu bapa memang itu yang boleh menyatu padukan kita. Iaitu setiap ibu bapa, tidak kira parti, tidak kira etnik, tidak kira apa, bagi mereka pendidikan anak adalah suatu perkara yang penting. Dan saya sangat gembira sebab saya melihat Tan Sri Mahyudin pernah ada pengalaman dalam sebagai Menteri Pendidikan, dan saya melihat pembagian 2 bahagian, iaitu Menteri Pengajian Tinggi dan juga adanya Menteri Pendidikan. Bagi saya itu satu usaha ataupun langkah yang baik untuk menyelesaikan kemelut yang sedia ada. Dr. Muhammad Razi Jidin dilantik Menteri Pendidikan. Betul. Beliau mempunyai pengalaman sebelum ini dalam kabinet yang sebelum ini kita lihat. Tetapi yang menarik juga adalah Dr. Nur Aini Ahmad menjadi Menteri Pengajian Tinggi. Betul. Satu portfolio yang sangat penting berdasarkan track record Dr. Nur Aini dan juga sejarah beliau, kepakaran beliau. Betul. Apa yang beliau boleh bawa kepada satu kementerian yang agak penting ini? Okey, ini menarik. Saya pun agak terperanjat sebab bagi saya menteri
pendidikan, okey sebab saya pernah berurusan dengan beliau dalam konteks seminar, mesyuarat dan sebagainya, dan saya amat apa kata orang, saya tahu bagaimana pemikiran beliau tentang pendidikan. Tapi dengan Dr. Nuraini, saya kenal dia lebih sebagai individu. So kami pernah berbincang tentang wanita dan sebagainya. Jadi di sini bagi saya nak lihat wait and see. Tapi saya tahu beliau agak lantang dari latar belakang puteri. She's one of the puteri. Dan beliau cuma bagi saya tidak berani bagi komen sebab beliau bagi saya lebih beliau ada latar belakang I think if I'm not mistaken from local university. Jadi beliau tahu apa dia permasalahan, tapi sebagai landscape yang lebih besar saya tidak berani nak memberi komen. Maknanya saya mengharapkan beliau memberi perhatian yang serius kepada Kementerian Pengajian Tinggi sebab bagi saya, dan apabila kedua-duanya bergabung dulu, kita lihat Kementerian Pengajian Tinggi agak kata orang fokusnya lebih kepada Kementerian Pendidikan. Sebab ketika itu saya ingat YB Mazli sangat memberi perhatian kepada Kementerian Pendidikan. Seolah-olah ramai kami di universiti merasakan kenapa ni seolah-olah dipinggirkan, tapi bukan secara negatif. Sebab saya yakin pada ketika itu Kementerian Pendidikan memang kita banyak permasalahan. Jadi apa cabaran untuk Datuk Dr. Nuraini menerajui Kementerian Pengajian Tinggi? Yang pentingnya sebab kita ni terlalu gairah dengan ranking. Okey. Kementerian Pengajian Tinggi, satu ialah tentang governance dia, dan isu ialah berkaitan, kalau dalaman yang saya tahu semasa saya menjadi universiti dulu, iaitu isu bagaimana nak meletakkan ranking untuk mengekalkan ranking. Sedangkan pada masa yang sama ramai orang yang berkata di manakah suara-suara para intelektual, para akademik di universiti bila berlaku permasalahan negara, di manakah mereka? So, jadi yang satu ialah untuk mengembalikan peranan sebenar yang dimainkan oleh para akademik. Iaitu bukan saja hanya untuk kepentingan ranking saja, tapi bagaimana untuk memastikan universiti kita bukan saja sebagai tempat untuk kita meletakkan kedudukan kita di peringkat ranking antarabangsa, tetapi bagaimana dia boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Sebab dalam masa yang sejak kebelakangan ini, kita hampir tidak mendengar suara-suara daripada universiti. Apabila berlaku masalah negara, NGO lebih bersuara. Para politik jangan ceritalah. Okay? Dan kita juga ada jugalah majlis profesor, tapi majlis profesor negara sudah pun mereka sudah agak kata orang kurang berbicara in the last setahun dua ini. Tapi kita melihat akan mungkin ada saya ingin melihat public intellectuals muncul, maknanya individu biasa yang boleh memberi pandangan kepada untuk pembangunan negara. Tidak semestinya daripada universiti. Datuk Dr. Nuraini adalah salah seorang sosok yang berpengalaman dalam politik. Kita juga ada sudah tentu individu-individu yang penting kalau dalam kerangka ekonomi seperti yang kita bincang tadi, Doktor. Mereka yang sebenarnya ada dalam kabinet ataupun pentadbiran aktif sekurang-kurangnya sewaktu krisis kewangan Asia Tenggara 1997-1998. Sudah tentu Tan Sri Muhyiddin, kita ada Datuk Seri Mustafa Mohamad, malah Tan Sri Anwar Musa juga pada ketika itu. Bagaimana mereka ini akan meminjamkan pengalaman mereka memulihkan negara sekarang, tahun yang sangat mencabar tahun ini, seperti mana mereka memulihkan negara 20 lebih tahun lepas sewaktu krisis kewangan Asia? Okey. Yang pertama, ini harapan saya sebagai rakyat Malaysia. Madeline Anak Berma, seorang iban, wanita daripada negeri Sarawak. Saya mengharapkan Tun Mahathir berkongsi pengalaman bagaimana beliau menyelesaikan kemelut ekonomi. Sebab saya masa itu saya student, saya seorang ahli akademik yang agak muda pada ketika itu, sekarang dah tua. So pada ketika itu kami mengkaji tentang bagaimana Malaysia antara negara di rantau Asia ini yang berjaya mengeluarkan diri daripada masalah krisis 1997-98. Jadi pada masa yang sama juga sekarang bila kita berhadapan dengan senario yang sama, Tun Mahathir is a nasionalis, seorang yang nasionalis, cintakan negara dia, seperti juga Tan Sri Muhyiddin dan juga ramai yang lain. Dan Perdana Menteri ada cuba bertemu dengan Tun Mahathir. Yes, jadi mungkin dia akan sedang berfikir kot, saya pun tak tahu. Tapi saya merasakan itu yang saya sangat harapkan supaya perbezaan ini perlu diketepikan demi untuk negara kita. Saya dalam benak pemikiran saya tidak merasakan PH atau mana-mana parti politik ingin melihat negara kita hancur.
Jadi itu yang pertama bagi saya. Bahawa at the end of the day, these people will come back together dan mereka akan mencari penyelesaian yang terbaik untuk negara dulu. Itu yang pertama. Harapannya. Itu harapan saya sebagai individu ya. Yang kedua, lepas tu beza pendapat dari segi politik itu cerita kemudian. Yang penting bagi saya kita perlu ada pemikiran yang bersama bagaimana nak menyelesaikan. Jadi pengalaman apa yang disebut tadi Tan Sri Muhyiddin, Datuk Mustafa Muhammad dan sebagainya. Pengalaman 1997 juga satu yang tidak pernah berlaku. Jadi maknanya kita akan maknanya ini kali kedua menghadapi keadaan yang mana kita melihat ekonomi kita seolah-olah, tapi 1997 dia berlainan sedikit, serangannya berbentuk lain. Tapi yang ini seolah-olah dia satu fenomena yang natural. Natural bukanlah ada orang pun orang kata ini satu cara Amerika Syarikat nak menjatuhkan China, tapi saya tidak membayangkan itu dengan virus dan sebagainya. But 1997 agak berlainan sedikit, di mana kuasa-kuasa ekonomi dunia pada ketika itu dengan isu mata wang dan sebagainya, serangan mata wang itu agak berlainan sedikit. Jadi cuma dia berlainan sedikit, tetapi kedua-duanya ialah mengundang kekuatan pada satu Perdana Menteri ketika itu ialah Tun, sekarang ialah Tan Sri Muhyiddin. Dan cuma pada ketika ini Tan Sri Muhyiddin ada rakan-rakannya yang pernah ada pengalaman. Jadi itu ada kelebihan dia sedikit. Jadi bagi saya tadi, saya mengharap dia dengan Tun boleh bila masa berjumpa tu mungkin boleh mereka berbincanglah bagaimana nak menyelesaikan kemelut ekonomi di peringkat antarabangsa ini. Malaysia antara ekonomi Tiger Cup yang sangat teruk terjejas dengan krisis ekonomi 1997-1998, tapi antara yang boleh bangkit dengan megahnya berbanding dengan negara-negara jiran. Betul. Bagaimana kita berbuat demikian lebih baik daripada banyak negara-negara jiran yang terkesan? Bagaimana kita bangkit daripada krisis kewangan ini pada ketika itu, dan bagaimana apa elemen yang kita boleh aplikasikan, elemen sama yang kita boleh aplikasikan ketika ini untuk kita bangkit kembali menjadi ekonomi Asian Tiger atau sekurang-kurangnya Asian Tiger Cup? Okey. Ketika itu kalau kita lihat permasalahan utama pada ketika itu ialah serangan mata wang So dan juga kita melihat bagaimana pengaliran masuk hot money, ada juga bagaimana pelabur-pelabur asing datang melihat negara Asia Tenggara ini sebagai tempat yang paling sesuai untuk mereka melabur dan mereka membawa wang ke sini. Jadi apa yang dilakukan pada ketika itu, memang saya ingat saya membaca banyak buku tentang financial crisis ini. Di sini saya melihat Tun Mahathir sebagai seorang doktor, dua je lah yang dia lakukan. Satu ialah dia pack the Malaysian ringgit kepada US dollar 3.8. Itu je. Jadi orang tidak boleh speculate. Sebab masalah ketika itu ialah spekulasi mata wang. Dan yang kedua ialah menghadkan pengaliran keluar pelaburan. Sebab kami setiap hari kami kena terpaksa mengikuti apa yang berlaku. Dan pada ketika itu diwujudkan satu jawatankuasa dan pada ketika itu kita Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada ketika itu, dan untuk setiap hari mereka ini bertemu dengan mereka yang terlibat pelaku-pelaku, maksudnya termasuk mereka yang terkesan, every day berjumpa dengan mereka itu, bertanyakan apa yang boleh dilakukan dan apakah kesan. Jadi it's right on the dot. Mungkin itu latar belakang Dr. Mahathir, sebab beliau adalah seorang doktor. Jadi mungkin bila dia melihat turun naik itu kecut macam saya lah bila saya tengok apa kata bip 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 dekat ni, maka itulah penyelesaiannya. Jadi dengan Tan Sri Muhyiddin ini isu dia berlainan sedikit. Sangat berbeza dengan apa yang berlaku 1997. Sebab sekarang isunya berkaitan dengan penyakit. Kedua ialah harga minyak. Kita pernah mengalami masalah harga minyak turun naik ini satu perkara yang biasa. Jadi yang itu mungkin you did a little bit of geopolitik. Dan yang ketiga tadi ialah perang dagang antara China dengan Amerika Syarikat. Jadi dua-dua ni sangat berbeza dengan punca masalah 1997-98. Jadi mungkin seperti kalau nak fikirkan mungkin orang yang diduga apabila Tuhan tahu dia kekuatan dia, maka itulah dugaan dia. Mungkin ini untuk membangkitkan kita kembali sebagai rakyat, sebagai negara, supaya kita bangkit bukan hanya sebagai sebuah negara yang tadi disebut Tiger Cup, Little Dragon, Small Dragon, tapi kita bangkit semula sebagai sebuah bangsa, sebuah negara yang kata orang berdiri sama tinggi, berduduk sama rendah dengan negara-negara lain. Ada antara ahli ekonomi atau pakar ekonomi yang mengatakan bahawa kita perlu melalui satu tempoh sama seperti sistem politik dan pentadbiran. Sistem ekonomi juga perlu melalui satu tempoh yang mencabar. Betul. untuk kita membenarkannya reset semula, dan kita boleh kenal pasti apabila ekonomi itu jatuh seperti mana sekarang,
kita boleh kenal pasti di mana kelemahan-kelemahannya dan di mana kita boleh perbaiki untuk kita perkukuhkan kembali asas ekonomi untuk menjadi lebih kuat daripada sebelum ini bergerak ke hadapan. Pasti. Cabaran ekonomi kabinet baru ini dalam keadaan ekonomi agak melemah, apa perubahan-perubahan asas yang mereka boleh lakukan kepada asas-asas ekonomi untuk menjadikan ekonomi yang membangun, yang begitu terbuka seperti Malaysia ini lebih kuat dan lebih anjal kepada sebarang external shocks bergerak ke hadapan? Okey, kalau kita lihat 1997-98, kita muncul sebagai negara memberi penekanan yang begitu our sistem keuangan kita pada ketika itu. And sejak 1997 we learn a very very important lesson bagaimana mengukuhkan sistem keuangan kita. Bank negara kita, for example, Tan Sri Zeti pada ketika itu muncul lebih, I think 8 kali sebagai apa kata orang bank governor yang terbaik. Jadi maknanya pada asalnya masalah kita ialah berpunca daripada masalah sistem keuangan yang pada ketika itu tidak diurus, takbirnya agak lemah. Jadi sekarang bila berlakunya lagi, pasti kita akan belajar daripada pengalaman ini. Itu bagaimana untuk siap siaga, kita perlu ada early warning system. Ini kalau kami dalam ekonomi ini kita kena perlu, sebab kadang-kadang macam 1997 sudah ada petanda-petanda yang menunjukkan bahawa ekonomi itu, Krugman sudah memberi ramalan pada kita, Profesor Krugman, tapi orang tak peduli dengan dia. Sebab dia kata ada something is not right dalam ekonomi ini. Dia kata pertumbuhan ekonomi ini bukan didorong oleh productivity tapi didorong oleh input. Tapi sebab kita gairah pada ketika itu, kita pun syok sendiri, negara rantau Asia, kita pun masukkan input berbagai-bagai. Dan bila krisis berlaku, baru kita kata, oh, now we masuk dalam sistem. So sama juga dengan yang ini. Sekarang baru kita sedar bahawa dalam sistem ekonomi sekarang, bukan hanya economic fundamental saja yang penting, di situ rangkaiannya bersama dengan isu global seperti itu tadi, kesihatan, Brexit lagi, apa yang berlaku di Eropah juga meninggalkan kesan kepada kita. Jadi maknanya kita bukan lagi lah seperti apa yang orang kata macam duduk di bawah tempurung. Jadi kita kena tahu apa yang berlaku di luar, dan saya rasa dia macam saya tengok dekat sini lah, you all ada war room you. Maknanya benda-benda sebegini memerlukan kata orang kepantasan, ketangkasan dari segi pemikiran kita. We need a lot of thinkers, we need a lot of brilliant people. So juga kita perlukan gabungan antara private sector, the universities, NGOs, individu dan sebagainya bagi saya. Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein memberikan reaksi beliau kepada pelantikannya selaku Menteri Luar Negeri. Datuk Seri Syamuddin mengatakan, saya hargai kepercayaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melantiknya memegang portfolio tersebut, dan lantikan ini bukan satu keistimewaan katanya, sebaliknya satu amanah besar yang beliau akan galas sebaiknya. Ini antara lantikan yang menggamit perhatian selain daripada Menteri Keuangan yang kita bincangkan dengan Dr. Madeline sebelum ini. Tetapi hari ini kita mau bincangkan bukan sahaja siapa yang dilantik, tetapi apa cabaran yang berdepan dengan mereka, apa yang cabaran yang dihadapi oleh mereka khasnya dari segi kerangka ekonomi. Kalau kita melihat sebagai contoh hari ini, harga minyak mentah turun mendadak. Ini sudah pun kita tambah lagi dengan keadaan persekitaran ekonomi global yang agak mencabar dan juga penularan COVID-19 yang memberi kesan kepada ekonomi. Hari ini kalau kita boleh kongsikan pergerakan harga minyak Brent dan juga WTI, kalau kita boleh kongsikan grafik itu dengan penonton di luar sana, kita lihat penurunan mendadak harga minyak mentah Brent dan WTI lebih $10 setung hari ini, memberi kesan berantai kepada ekonomi global. Dan walaupun ianya mungkin memberikan sedikit berita baik untuk kita di PAM untuk beberapa minggu akan datang, tapi ia akan menghakis pendapatan kerajaan bergerak ke, dan mungkin dalam masa beberapa bulan yang akan datang, penurunan mendadak ini. Dr. Madeline Burma, kita lihat bajet 2020, belanjawan 2020 tempoh hari ianya didasarkan kepada harga minyak lebih kurang $62 setung. Kita susun perbelanjaan kita berdasarkan harga itu, kini sudah turun kepada separuh. Kita bercakap mengenai dengan langkah ataupun cabaran ekonomi yang berdepan kabinet baru ini. Adakah mereka perlu meneliti semula, revise belanjawan? Okey, secara lazimnya kalau kita lihat pada masa-masa yang lepas, bila berlaku keadaan sebegini, dan contohnya selalunya dilandaskan pada isu harga minyak dan sebagainya, ataupun persekitaran ekonomi dunia, maka besar kemungkinan satu langkah yang boleh dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ialah untuk revise bajet. So, tetapi itulah nak direvisekan, satu, sumber pendapatannya rendah, at the same time kita berhadapan dengan senario ekonomi dunia yang juga
macam tadi disebutkan bermasalah. Contoh pelancongan, industri pelancongan kita begitu terkesan oleh COVID-19. So YB Nancy, Menteri Baru Kementerian Pelancongan, orang Sarawak happy, congratulations YB. Jadi saya rasa itu juga cabaran yang besar sebab bagaimana nak menyelesaikan masalah ini, sebab selagi COVID-19 ini tidak dapat diselesaikan, selagi dia berlanjutan, maka ini akan menjejaskan industri pelancongan, industri logistik dan manufacturing ataupun perkilangan kita. Dan bila dia berlanjutan lagi lama, ini akan menjejaskan dari segi tenaga kerja. Dan bila ramai yang akan dibuang kerja, dan memang ini akan satu kitaran yang memang saya rasa kalau sebagai menteri memang inilah yang kita takutkan. Ini yang kita kata the vicious cycle ni. Jadi ini bagi saya yang penting apa yang perlu ditangani. Satu ialah bila harga minyak turun. Yang kedua, menangani masalah pengangguran. Khususnya pengangguran di kalangan graduat kita, tak kisahlah sama ada kita ada 3 masalah itu mesti diselesaikan secepat mungkin. Yang ketiga ialah bagaimana nak meningkatkan pendapatan masyarakat kita. Disposable income dia, pendapatan boleh guna dia. Dan ini satu cabaran, senang disebut. Kami orang ekonomi ini senang je sebut, macam untuk jawab soalan exam senang disebut. Tapi bagaimana nak buat? Nak melaksanakan. Motherhood statement ini. Ini memerlukan dasar-dasar ekonomi yang berani. Tapi dalam kita keberanian ini, cuma seperti yang disebutkan tadi, berani tak buat dalam masa 2 tahun ini. Itu memang bagi saya memang Tan Sri Mahyudin memang berhadapan dengan satu senario yang susah. Banyak lagi yang kita boleh rungkai berkaitan dengan cabaran ekonomi yang dihadapi oleh kabinet baru ini, Doktor. Tetapi kita ada sedikit masa, kita lebih kurang 2 minit saja lagi dan saya mahu Doktor berpeluang bercakap perkara ini sebelum kita akhiri kerana saya tahu ini adalah topik yang sangat dekat di hati. Satu portfolio khas untuk hal ehwal Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak digalas oleh Datuk Seri Dr. Maximus Johnny Ongkili dan timbalannya Datuk Hanifah Hajar Taib. Adakah ini bermakna satu lagi langkah ke hadapan untuk segala tuntutan-tuntutan Sarawak berdasarkan MA 63 khasnya royalti minyak dan sebagainya? Terima kasih saya ingin menyampaikan terus pada Tan Sri Mahyudin. Terima kasih kerana melantik ataupun mewujudkan portfolio ini, dan YB Maximus dan juga tadi disebut Datuk Hanifah daripada satu daripada Sabah, satu dari Sarawak. Ini satu petanda yang menunjukkan bahawa ada betul-betul keseriusan, seriousness Tan Sri ingin untuk menyelesaikan masalah ketimpangan antara wilayah ini. Satu, tapi ada juga orang yang berkata ini satu cara sebab Sabah dan Sarawak ni kan dia ada kingmaker. Well, kingmaker or no kingmaker, bagi saya yang penting ialah ini menggambarkan, dan kalau tidak silap saya ada 10 kementerian di mana Sabah dengan Sarawak, ahlinya Sabah dan Sarawak, di mana menteri dan timbalan menteri ada. Saya belum sempat kira lagi. Memang saya mengucapkan terima kasih, tetapi yang lebih penting lagi ialah kita mengharapkan bukan saja pelantikan saja, tetapi menteri-menteri itu akan melaksanakan tugas mereka dengan baik. Sebab sekarang dah tidak ada alasan mengapa Sabah dengan Sarawak nanti masih ketinggalan dengan adanya pelantikan, tapi nanti kita kata kenapa pula ni Sabah dengan Sarawak masih lagi ketinggalan. Jadi ada 11 saya baru kira ada 11. Okey. So terima kasih Tan Sri Mahyudin, dan juga saya amat mengharapkan Sabah dan Sarawak menteri-menterinya nanti akan membuat yang terbaik untuk memastikan jurang antara wilayah sama ada Sabah, Sarawak dan Semenanjung ini dirapatkan. Okey, Doktor, kita lihat kabinet ini dilantik. Mereka berdepan dengan cabaran ekonomi yang sangat getir dalam tempoh yang kurang, separuh penggal, lebih sikit daripada separuh penggal. Di hujung penggal nanti kita perlu adili mereka dengan adil, hakimi mereka dengan adil berdasarkan semua faktor ini. Jadi secara ringkasnya, how would this government be successful? Bagaimana Doktor akan takrifkan kabinet ini telah pun berjaya dari segi ekonomi, mengambil kira cabaran ekonomi yang mereka depani, mengambil kira tempoh lebih singkat. Bagaimana Doktor menilai mereka sudah berjaya ataupun tidak dari segi ekonomi pada tahun 2023 nanti akhir penggal? Saya nak yang pertama sekali tadi inilah sebab saya dekat research dengan masyarakat, kos hidup. Sudah kita dah dengar berkali-kali cerita kerajaan yang dulu mengatakan dalam ni bagaimana nak mengurangkan kos hidup, sara hidup. Yang kedua, masalah pengangguran. Ketiga, perumahan. Kalau mereka boleh, dan pendidikan of course. So kalau mereka boleh menyelesaikan ini, COVID ke, masalah dagang antara China dengan US ke, ataupun harga minyak ini, bagi saya itu nanti akan kemudian rakyat akan menilai mereka dengan keupayaan mereka untuk menyelesaikan kos sara hidup, pengangguran, perumahan dan juga pendidikan. Dan lantas kemakmuran itu boleh kita kongsi bersama. Terima kasih Dr. Madeline Berbah, penganalisis ekonomi. Lebih banyak kita akan kupas selepas ini dalam bulletin-bulletin yang seterusnya berkenaan dengan apa cabaran berdepan kabinet baru.